Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini melalui kemudahan Skype dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersiap sedia untuk bercakap tentang isu ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah cabaran industri pembinaan di era COVID-19. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia di kemudahan Skype kami, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid, iaitu Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ataupun CIDB Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Syukurlah kita dapat bersama juga dalam program Ruang Bicara ini dan sesuatu yang penting sebenarnya Datuk, kita bercakap tentang cabaran industri pembinaan di era COVID-19 ini. Tetapi sebelum itu, barangkali untuk pengetahuan penonton-penonton yang sedang bersama kita ketika ini Datuk ya, mungkin ramai yang tak mengetahui tentang fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ataupun CIDB Malaysia. Secara ringkasnya Datuk, mungkin boleh terangkan kepada penonton kita tu. Okay, CIDB ini sebenarnya satu badan berkandung yang telah ditubuhkan untuk membangunkan industri pembinaan negara. Jadi di dalam membangunkan industri pembinaan negara, kita menumpukan pada aspek regulatory dan juga aspek pembangunan. Aspek regulatory ini kita menguasakan peraturan perundangan dan juga Akta 520. Dan dalam pembangunan pula kita membangunkan sumber manusia atau tenaga kerja untuk sektor pembinaan, mempromosikan teknologi dan juga membangunkan syarikat-syarikat pembinaan, kontraktor dan sebagainya. Itu secara asasnya lah yang kita pakai CIDB. Okey. Kita nak tumpukan perhatian kepada apa yang ingin kita bincangkan atau iaitu tentang cabaran industri pembinaan di era COVID-19 ini. Mungkin kesan pandemik COVID-19 ini dan juga kelembapan ekonomi yang dihadapi oleh negara, terutamanya industri pembinaan tempatan sendiri. Apakah ianya membawa satu impak yang cukup mencabar sebenarnya kepada industri pembinaan di negara kita secara keseluruhannya tu? Okey, saya nak bermula dengan memberikan kaitan di antara industri pembinaan dan juga ekonomi negara. Ekonomi negara dan industri pembinaan ini berkait rapat. Sekiranya ekonomi bertumbuh dengan pesat, maka akan banyak pihak yang akan melapor untuk melaksanakan projek-projek dan hasilnya adalah industri pembinaan akan juga mengalami pertumbuhan yang positif. Di sebaliknya pula, industri pembinaan ini sekiranya dia ada mempunyai pengganda ataupun kita panggil multiplier effect. Dia menyokong banyak industri-industri lain yang dianggarkan lebih kurang 196 industri yang lain yang disokong. Bermakna bila dalam segi ekonominya, kerajaan pump ini RM1 juta, maka output ekonomi daripada input ini adalah 2.03 juta. Itu dia maknanya. Sebab dia ada kaitan dengan sektor-sektor lain, perubatan dan nasional dan sebagainya. Jadi apa yang jadi adalah pandemik 19 ini kepada industri pembinaan secara keseluruhan, kita punya volume ataupun nilai projek yang telah dibuat pada tahun 2020 telah menurun daripada kebiasaannya daripada 120 bilion ke 140 bilion setahun kepada 83 bilion sahaja. Dan hasil daripada pandemik COVID-19 ataupun kita bermulanya 18 bulan Mac, kerajaan menggunakan MCO atau PKP sepenuhnya pada ketika itu, maka industri pembinaan telah kehilangan sebanyak 11.6 bilion. Daripada 11.6 bilion ini dibagikan 3.5 bilion gajian. Apabila gajian pekerja ini, mana
ramai pekerja-pekerja yang hilang pendapatan dan juga hilang pekerjaan dalam sektor pembinaan. Kesannya pandemik 19 pada industri pembinaan negara. Dari apa yang Dato' sebut, ianya memberi impak ataupun kesan yang cukup serius sebenarnya tu ya. Jadi apakah langkah-langkah yang telah pun diambil sebenarnya dalam usaha untuk menyesuaikan dengan situasi yang berlaku ini tu? Apakah industri pembinaan juga terpaksa mengubah cara mereka bekerja dan sebagainya supaya ianya masih lagi dapat bernafas walaupun dalam keadaan yang mungkin agak mencabar ketika ini, Dato'? Selepas tempoh MCO selama sebulan pada tahun lalu, dan kita mendapati kerugian banyak 11.6 bilion seperti yang saya nyatakan, maka kerajaan telah membuat keputusan untuk membuka industri pembinaan secara sepenuhnya. Walau bagaimanapun, apa yang ditekankan ketika itu adalah sekarang ini pelaksanaan projek pembinaan perlu dilaksanakan di bawah norma baru. Dan antara perkara yang kita perlu tekankan adalah penyediaan SOP dan juga pematuhan SOP. Bagi memastikan kita mengawal penularan COVID-19 ini, kita perlu memastikan bahawa syarikat-syarikat pembinaan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bila SOP ditetapkan, langkah-langkah kesihatan juga dipertingkatkan dari masa ke semasa, kerana pernah berlaku bahawa timbul kluster daripada pusat ataupun daripada tempat-tempat kerja pembinaan yang melibatkan industri pembinaan ini sendiri. Jadi macam pandangan CIDB sendiri, apa langkah yang diambil oleh CIDB untuk menjamin bahawa mereka yang terlibat dalam industri pembinaan ini betul-betul mematuhi segala SOP dan juga bekerja dalam norma baru ini, Dato'? Kita melihatkan bahawa penularan dalam sektor pembinaan ini dia melibatkan 3 komponen. Yang pertamanya penularan di tapak bina. Dan yang keduanya penularan di tempat penginapan. Dan yang ketiganya adalah pergerakan pekerja di antara satu projek ke projek yang lain. Sebab kita tahu bahawa pembinaan ini dia selalunya melibatkan subkontraktor ataupun specialist kontraktor yang bergerak dari satu tapak yang lain. Jadi apabila timbulnya isu ataupun COVID-19 di tapak bina, maka pekerja terbagi apabila dia balik ke tempat penginapan dia menular kepada pekerja lain yang tak semestinya bekerja di tapak yang sama. Seterusnya pekerja-pekerja ni bila dia pindah dari satu tapak bina ke satu tempat bina yang lain, maka penularan ini lebih meluas. Dalam sektor pembinaan, cabarannya adalah penularan di tapak bina sendiri dan juga di tempat penginapan. Jadi kita telah membangunkan SOP yang merangkumi tapak bina, memastikan bahawa pemerintah kita mematuhi SOP. Antara pematuhan SOP yang sangat penting dalam setiap pekerja yang nak masuk ke tapak perlu di-scan ataupun perlu disaringkan suhu dan sebagainya. Dan strategi SOP kita sebenarnya kita menjurus kepada 3 sekali. Yang pertamanya kita memastikan tahap pematuhan SOP yang sempurna. Yang keduanya kita menekankan kepada kawalan dan pergerakan pekerja-pekerja. Dan yang ketiganya kita meletakkan tanggungjawab kepada pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat bina, apa yang kita namakan SSO, serta juga pegawai penguasa bagi projek tersebut. Jadi strategi kita 3. Tapi tidakkah sesuatu yang agak sukar bila kita cakap tentang mengawal pergerakan pekerja-pekerja di tapak pembinaan dan juga untuk menjamin bahawa mereka ada tempat penginapan yang bersesuaian seperti apa yang dikendaki oleh pihak Datuk lah. Adakah mereka mematuhi perkara itu dan apakah mereka juga sebenarnya menghadapi masalah untuk memenuhi kehendak bekerja dan kemudiannya tinggal dalam situasi norma baru ini sebenarnya tu? Sebenarnya dari segi pematuhan SOP di tapak bina,
CIDB melaksanakan penguatkuasaan secara berterusan. Dan apabila kita CIDB mempunyai kuasa untuk menutup tapak dan juga mengambil tindakan tata tertib kepada kontraktor yang melanggar SOP. Hanya antara tindakan yang kita boleh ambil adalah untuk menggantung lesen, misalnya lesen kontraktor. Itu antara tindakan yang kita boleh ambil. Tapi dari segi penginapan, sekarang ini Kementerian Sumber Manusia memberi penekanan kepada pematuhan Akta 446, di mana kontraktor perlu menyediakan penginapan yang bersesuaian, yang mengikut standard yang telah ditetapkan dan juga mematuhi SOP yang telah disediakan. Okey. Datuk, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada penonton yang sedang bersama kami ketika ini, anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang cabaran industri pembinaan di era COVID-19 dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang berbahagia, Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid, iaitu Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ataupun CIDB Malaysia. Baiklah, Datuk, tadi kita sentuh tentang beberapa isu yang saya kira cukup penting sebenarnya. Apa lagi sebenarnya dari segi rungutan dan juga mungkin masalah yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam industri pembinaan ini tu. Apakah mereka juga sebenarnya masih lagi menghadapi the challenge ataupun tekanan dalam memenuhi kehendak yang telah ditetapkan melalui SOP dan sebagainya tu? Okey, sebenarnya cabaran kepada mereka memang keadaan sekarang ni adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kontraktor. Tapi sebelum saya pergi lebih lanjut kepada isu cabaran ini, saya ingin memberi satu assurance pada pihak orang ramai kerana keadaan sekarang ini ramai yang berpendapat bahawa sepatutnya sektor pembinaan ini ditutup sepenuhnya seperti yang kita telah laksanakan pada 18 bulan Mac. Betul. Tapi kita berpendapat bahawa penutupan ini tidak wajar kerana dia, yang saya sebutkan tadi, 11.6 bilion sebulan dan dia akan menjejaskan banyak pihak. Banyak pihak yang akan kehilangan pendapatan dan kehilangan pekerjaan. Jadi kita merasakan bahawa sewajarnya kita buka industri pembinaan ini, tapi kita perlu memastikan bahawa syarikat-syarikat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan saya nak bagi assurance kepada semua pihak, terutamanya pihak awam, bahawa kita CIDB kita memang melaksanakan penguatkuasaan secara berterusan. Sehingga kini daripada 18 Mac sehingga kini kita telah melaksanakan lebih kurang 17,000 pemeriksaan tapak. Dan kalau kita tengok dalam PKP kita bahagikan kepada PKP 1.0 iaitu tempoh daripada 18 bulan Mac hingga 11 bulan Januari tahun 2021. Bermula pada 12 Januari 2021 sehingga sekarang, sehingga baru hingga 25-24 bulan, kita anggap itu tempoh PKP 2.0. Pasal tempoh PKP 2.0 saja kita telah melaksanakan lebih kurang 2,518 pemeriksaan tapak. Kita telah mengambil tindakan terhadap 27 tapak di mana kita arah supaya tutup tapak. Jadi sekarang ini dengan tempoh yang baru ini daripada bermula daripada 24 Mei dan sehingga 6 Jun, dia adalah tempoh PKP 3.0. Dan tempoh PKP 3.0 ini kita memperketat lagi SOP. Dan kita sekali ini tindakan yang kita ambil pada kontraktor akan menjadi lebih tegas. Antara aspek-aspek yang kita ketatkan adalah di mana yang pertamanya kita mahukan bahawa semua pekerja bukan sahaja pekerja asing. Sebelum ini kita mewajibkan hanya kepada pekerja asing. Ini juga sekali ini kita mewajibkan juga kepada
pekerja tempatan sebelum masuk ke tapak bina dia perlu membuat swab test atau perlu buat ujian sari. Okey. Memastikan bahawa dia negatif COVID-19. Dia memulakan. Itu antara yang peningkatan yang yang kita dah ada. Seterusnya kita juga sekarang ni permintaan pekerja kita tak benarkan sama sekali. Maknanya kontraktor bertanggungjawab untuk memastikan pekerja tapak bina dia tu tak berpindah tapak bina yang lain. Okey. Yang lain yang seterusnya juga kita juga sekali ini bilangan pekerja yang kita benarkan di tapak adalah 10% daripada jumlah pekerja yang biasa. Dan kita juga mewajibkan macam saya sebutkan tadi yang ujian pengesanan pekerja tempatan kita wajibkan. So, itu antara aspek-aspek yang kita telah tetapkan SOP di PKP 3.0 ini. Saya juga nak dapat pandangan Datuk sebelum berkaitan dengan apa yang Datuk sebutlah. Dulu timbul juga masalah tu. Ada juga apakah masih lagi dibenarkan ataupun tidak sebenarnya mereka yang terlibat dalam industri pembinaan ini membawa masuk pekerja-pekerja daripada luar. Apakah itu juga telah pun dihentikan oleh pihak kerajaan dan juga pihak Datuk sendirilah dalam isu ini tu? Maksudnya pekerja luar ni daripada pekerja daripada luar negara. Ya. Pekerja daripada projek lain kita tak benarkan buat masa ini. Kita hanya benarkan pekerja-pekerja yang memang bekerja di tapak bina tersebut. Okey. Tapi pekerja-pekerja tersebut yang saya sebutkan tadi dia perlu menjalani ujian untuk memastikan bahawa dia negatif COVID. Dan seterusnya kawalan dari segi pekerjaan, makna kontraktor perlu menyediakan pengangkutan untuk memastikan dia tu hanya datang daripada penginapan ke tapak bina, lepas tu habis kerja dia balik. Jangan ada yang pergi ke tempat tadi. Dan apabila dia nak masuk ke tapak bina, dia perlu membuat ujian QR Code MySejahtera dan seterusnya juga pemeriksaan suku, badan dan sebagainya. Biasa. Ya, tapi dari segi pemeriksaan dan juga pengamatan pihak CIDB ini, apakah peraturan-peraturan ini dipatuhi sepenuhnya oleh mereka yang terlibat tu? Di tapak-tapak macam saya sebutkan tadi, daripada kala tempoh PKP 2.0 yang bermula pada 12 Januari itu sehingga 3 hari lepas bila bermula PKP 3.0 kita telah melaksanakan 2,500 pemeriksaan tapak, 27 projek yang tidak mematuhi dan kita tutup tapak tersebut sehinggalah mereka mengambil tindakan itu dan kita puas hati barulah kita buka balik. So sekarang ni masih ada 2 tapak yang masih belum dibuka balik. Okey. Yang mana kalau kesalahan dia serius, kita akan ambil tindakan, kita akan compound dia ataupun kita akan ambil tindakan tata tertib pada kontraktor tersebut. Okey, satu lagi isu juga dari segi jangka panjang. Kita menjangkakan bahawa ialah pandemik COVID-19 ini mungkin akan berpanjangan juga Datuk ya, dan ianya mungkin akan memberikan lebih banyak lagi cabaran kepada semua pihak sebenarnya, dan industri pembinaan juga tidak terlepas daripada menghadapi cabaran ini. Jadi jaminan yang mungkin boleh Datuk berikan bahawa daripada apa yang telah pun dilakukan ini dan akan dilakukan, ianya akan menjamin bahawa industri pembinaan ini akan mengikut segala peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak Datuk dan juga pihak kerajaan secara keseluruhannya. Okay, terima kasih. Jadi kita merasakan bahawa yang saya tekankan tadi adalah pematuhan di aspek SOP itu yang perlu dipatuhi oleh kontraktor. Tetapi bagi saya apa yang penting sekarang ini adalah kontraktor juga memberikan peranan untuk dia kena ada rasa bertanggungjawab terhadap isu ini. Dia tak boleh bergantung pada penguatkuasa sahaja. Sebab bagi saya penularan COVID-19 ini adalah melibatkan seluruh negara. Jangan kita ingat bahawa kalau jadi di tapak bina, ia tak akan menjejaskan komuniti kita, keluarga kita. Dia mungkin akan menjadi. Jadi maknanya kesedaran ini kena ada untuk semua pihak. Tentang hal
ataupun the way forward untuk industri pembinaan ini, jaminan yang kita berikan kepada industri pembinaan ini, kita sebenarnya saya selalu tekankan kepada syarikat-syarikat pembinaan, kita bernasib baik kerana kita mempunyai satu government yang listen, kerajaan yang mendengar. Kalau sepanjang tempoh PKP ni DITB dan juga Kementerian Kerja Raya, termasuklah Menteri yang berhormat Menteri Kerja Raya sendiri, mengadakan banyak engagement dengan industri-industri, memahami isu-isu yang dihadapi, dan seterusnya kita cuba menangani isu ini bersama. Jadi maknanya kontraktor bertanggungjawab untuk mematuhi SOP, pengeluaran. Kita di sini membantu industri pembinaan atau bersyarikat pembinaan untuk boleh beroperasi dan seterusnya boleh mengurangkan kalau ada cabaran-cabaran yang dihadapi. Jadi macam mana pun saya rasa kita pun kesian dengan kontraktor ni sebenarnya. Ya, betul. Dengan keadaan COVID-19 ini, ia terdapat peningkatan kos dari segi pelaksanaan projek ini. Antara yang dihadapi adalah pematuhan pada SOP ini sendiri melibatkan kos. Maknanya dia perlu menyediakan peralatan keselamatan, face mask, sanitizers dan sebagainya. Dan yang keduanya, kita melihatkan bahawa semenjak PKP sehingga sekarang ini, kalau tengok pekerja asing yang ada di tapak bina sekarang telah berkurang sebanyak 130,000. Jadi kontraktor menghadapi masalah pekerja. Dan apabila pekerja tidak cukup, kos labor meningkat, kos tenaga kerja meningkat. Yang ketiganya, sebab masalah logistik dan juga masalah operasi kilang dan akibatnya adalah harga bahan binaan pun meningkat. Sekarang kita tengok tahun ni harga steel meningkat sehingga 22%. Jadi kontraktor yang tentunya masuk tender ataupun aku janji pada kadar tertentu, ini terpaksa menanggung kelebihan kos sebab peningkatan harga bahan dan harga agregat naik dan harga pasir pun naik. Jadi sekarang banyak ada pembinaan harga yang naik. Jadi kita tengok kontraktor hadapi cabaran dari berbagai angle dalam keadaan sekarang yang sesuai SOP. Dan juga tadi kita sebutkan juga tentang penginapan pekerja, kontraktor juga perlu menyediakan penginapan pekerja yang reasonable. Ini juga meningkatkan kos. Jadi itulah cabaran yang dihadapi industri pembinaan sekarang. Tapi kita bersama-sama dengan industri pembinaan menyelesaikan atau menangani masalah ini dengan mungkin secara bersama. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Insinyur Ahmad Asri kerana sudi bersama dengan kami di ruang bicara ini. Banyak lagi persoalan sebenarnya mungkin boleh kita kongsikan, tapi masa yang mungkin agak mencemburui kita. Tetapi apa pun banyak sebenarnya yang kita peroleh daripada apa yang Datuk sebut, dan kita mengharapkan bahawa insya-Allah mungkin industri pembinaan ini juga sedang melihat kepada satu situasi yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, yang mungkin juga pada masa yang akan datang ini selepas kita berjaya berjuang menentang pandemik COVID-19 ini, semua pihak akan kembali semula berfungsi seperti apa yang kita harapkan. Jadi terima kasih kepada Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid, iaitu Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ataupun CIDB Malaysia. Terima kasih Datuk. Dan tentunya kepada anda juga, kami juga mengucapkan jutaan terima kasih kerana menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa, kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Jadi kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi.